Penganjuran program Ihya Ramadan diteruskan di Labuan mendekati golongan yang memerlukan menjelang sambutan Aidilfitri. Perinciannya bersama Hebri Doni. Silakan. Program anjuran Financial Park Labuan Sendirian Berhad itu menjadikan aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR sebagai tradisi tahunannya setiap kali tibanya Ramadan. Tahun ini 50 pelajar Sekolah Kebangsaan Kerupang dipilih untuk menerima sumbangan duit raya dan bakul makanan bagi meringankan beban mereka serta keluarga dalam membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Program anjuran Financial Park Labuan Sendirian Berhad itu menjadikan aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR sebagai tradisi tahunannya setiap kali tibanya Ramadan. Tahun ini 50 pelajar Sekolah Kebangsaan Kerupang dipilih untuk menerima sumbangan duit raya dan bakul makanan bagi meringankan beban mereka serta keluarga dalam membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Dan mudah-mudahan dengan pemberian yang sedikit itu dapat memberi keceriaan kepada pihak penerima. Ya. Bagi kami, nilai itu bukanlah yang penting, tapi untuk melahirkan dan menzahirkan bahawa pihak Financial Park berada di Labuan ini bukan untuk bermotif keuntungan, tapi kami sentiasa ingat untuk memberi balik kepada komuniti terdekat. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih menyambut baik hasrat mana-mana syarikat korporat atau swasta untuk berkolaborasi bagi menyokong komuniti setempat khususnya dalam bidang pendidikan dan kebajikan pelajar. Usaha itu seiring dengan Pelan Pembangunan Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026-2035. Pembangunan pendidikan itu bukan hanya tanggungjawab pendidikan semata-mata, bukan tanggungjawab guru dan sekolah, tetapi juga kerjasama semua pihak, melibatkan agensi swasta, komuniti dan pelbagai pihak dalam memacu kecemerlangan pendidikan di Labuan. Jabatan Imigresen Labuan pula menyantuni masyarakat menerusi program Semarak Kasih Ramadan 2026 dengan mengagikan bubur lambu kepada masyarakat di wilayah persekutuan ini. Timbalan Pengarah Imigresen Negeri Kaltom Ahmad berkata sebanyak 800 bekas bubur lambuk disediakan secara bergotong royong membabitkan kira-kira 50 pegawai dan kaki tangan jabatan. Proses penyediaan itu yang melibatkan kerjasama semua bahagian mencerminkan semangat kerja berpasukan yang utuh dalam kalangan warganya. Sekaligus memperkukuh imej jabatan sebagai agensi yang bukan sahaja melaksanakan tanggungjawab penguatkuasaan dan perkhidmatan imigresen, malah turut prihatin terhadap kebajikan masyarakat setempat. Semasa bekerja memang pegawai agak sibuk dengan tugas masing-masing. Jadi untuk menjalin hubungan tu kata orang bukannya kita memerlukan masa yang sesuai. Jadi kita ambil kesempatan masa sebegini dan untuk kita bersama dengan masyarakat juga. Sebab tu kita libatkan pegawai dan kita buat program ni di ruang. Menurutnya, program Semarak Kasih Ramadan itu juga adalah sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial jabatan dan diharap dapat membawa kegembiraan dan keberkatan kepada penerima. Pelbagai produk makanan disyaki tidak mematuhi peraturan keselamatan makanan yang ditetapkan, dirampas dan disita dalam op bersepadu penjualan makanan sempena bulan Ramadan di sekitar Labuan. Ia membabitkan 15 jenis produk makanan dengan nilai rampasan berjumlah lebih RM500. 5 notis kesalahan di bawah Seksyen 32B Akta Makanan 1983 turut dikeluarkan melibatkan kompaun bernilai RM16,500. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Francis Paul, kesalahan yang dikesan termasuk produk melebihi tarikh luput dan tidak mematuhi peraturan pelabelan yang ditetapkan. Dalam operasi tersebut, 8 pasaraya telah diperiksa, 4 daripadanya dikenakan tindakan. 47 karton produk rokok turut dirampas di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852. Ia membabitkan nilai rampasan
RM4,983 dengan 2 notis kesalahan dikeluarkan ke atas 2 pasaraya. Operasi tersebut melibatkan 40 anggota penguatkuasa Jabatan Kesihatan Labuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan, Jabatan Agama Islam Labuan Jawi serta Perbadanan Labuan. Beliau menasihatkan peniaga agar sentiasa mematuhi peraturan kebersihan dan keselamatan makanan. Seiring peranannya, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan terus memartabatkan bahasa Melayu dan sastra kebangsaan menerusi pelbagai aktiviti agar setanding peringkat serantau dan global. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah, Jenita Nordin berkata, walau berdepan cabaran era digital termasuk teknologi kecerdasan buatan AI, pihaknya cuba mengadaptasi perkembangan itu. Ini dengan menghasilkan bahan-bahan terbitan secara maya di samping buku-buku berbentuk fizikal. Jadi kita juga ke arah menerbitkan buku-buku digital lah. Walau bagaimanapun kita masih lagi menerbitkan buku-buku fizikal dan kita juga menggalakkan orang menulis, menulis walaupun dengan cabaran AI, tetapi penulisan ataupun bantuan AI itu tidaklah digunakan sepenuhnya. Kita haruslah juga memasukkan unsur-unsur kreativiti, kebijaksanaan ataupun keterampilan berbahasa dan juga nilai seni dan sastranya dalam penulisan itu. Dalam kunjungannya ke RTM Labuan, beliau juga berkata pelbagai aktiviti dilaksana DBP bagi menanamkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan khususnya di peringkat sekolah. Ini termasuk menerusi penganjuran program Dekad Membaca Kebangsaan, Dekad Bahasa Kebangsaan, Forum Remaja dan Sayembara Deklamasi Puisi. Laporan itu tadi mengakhiri bingkisan dari Labuan. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih Hebri langsung dari Labuan.